أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وجميع أولياء الصالحين شول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وألمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilan, fungsi masjid, ahli jawatan kursi masjid, para ustaz, ustazah, muslimin, muslimat yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan limpah kurniaannya Allah memberikan peluang kepada kita untuk melaksanakan satu tugas yang besar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan awwalu ma yuhasabu min amali 'abdi yaumal qiyamah as-salah. Perkara yang pertama yang dihisab oleh Allah pada hari kiamat ialah as-salah, itu sembahyang. Dan solat ini amat dekat dengan kita, lebih-lebih lagi di bulan Rajab ini, yang antara peristiwa besarnya disyariatkan solat, difardukan solat ke atas kita. Besarnya amanah solat ini Allah terima daripada Sidratul Muntaha berbanding dengan perintah-perintah yang lain. Besar solat ini yang mengikat kita dengan akidah yang kukuh, beriman kepada Allah dan rukun-rukun iman yang lain. Dan itulah kita lihat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang menguji keimanan, yang waktu itu kita lihat ramai juga orang yang diantaranya mempertawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila menceritakan Isra dan Mi'raj. Tapi tuan-tuan jangan bimbang, malam ni bukan saya nak ceramah Isra Mi'raj. Cuma kita nak kaitkan bahawa antara yang ditanamkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini ialah akidah yang ditunjang, yang patut dikukuhkan, terutamanya kita berada di zaman dunia hari ini, yang kalau peristiwa Isra Mi'raj itu bila ditanyakan pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya, aku percaya, aku beriman. Maka kalau dibandingkan di zaman kita ini, ya, dengan keadaan andai katalah na'udzubillah, andai kata kita berada di zaman Rasulullah waktu itu, diceritakan tentang Isra dan Mi'raj, agak-agaknya kita di golongan mana? Adakah bersama dengan iman Abu Bakar ataupun bersama mereka yang tepuk tangan, angkat tangan, sorak-sorak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan Isra dan Mi'raj itu? Kenapa di saat Nabi sudah meninggalkan pada kita Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini kita lihat ada di kalangan orang Islam yang dapat iman, dapat Islam secara percuma, tiba-tiba dengan mudah bila diuji sedikit nak isytihar keluar Islam. Saya tak nak sebut, tuan-tuan lebih tahu daripada saya. Itulah antara yang kita nyatakan, ya, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, tujuan nak mengukuhkan akidah di saat orang Islam hari ini dikelilingi dengan pelbagai ujian, termasuk ujian keyakinan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana kita bacakan dalam Al-Fatihah, minal ladzina an'amta alaihim, kita digolongkan di kalangan orang yang diberi nikmat oleh Allah. Minan nabiyyin, di kalangan para nabi. Wasiddiqin, orang yang membenarkan agama Allah, yang kita sebut as-siddiq, termasuk membenarkan Isra dan Mi'raj dan membenarkan semua yang ada dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasyuhada, di kalangan orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Dan itulah sebaik-baik teman. Tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ni kita masih membicarakan kitab
Al-Azkar Imam Nawawi, itu babul wa'zul marid ba'da afiyatihi, iaitu bab mengingatkan orang sakit selepas daripada kesembuhannya daripada penyakit. Kita tahu tabiat manusia bila susah, bila sakit, mudah ingat Allah, ya. Itu lumrah manusia, ya. Tapi bila sihat ataupun daripada sakit kemudian sihat, mudah-mudahan bertambah iman, disebut mudah-mudahan bertambah iman. Na'udzubillah, lupa dengan nikmat Allah sembuhkan. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan hendaklah kamu menunaikan janji, kerana janji itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikaitkan dengan bab ini, dengan ayat ini, disebut biasanya orang sakit dia ada hajat dia, kalau sembuh penyakit nak buat ni, nak buat ni. Biasa macam tu, macam orang tak dapat duit lagi lah kan. Ini kalau dapat air sinar ni, contoh kan, nak buat ni, nak buat ni, bila dapat tak dapat lagi KWSP kan, ya, ataupun EPF kan, macam-macam lagi lah, ya. Kalau aku dapat ni, nak sedekah banyak ni, nak pergi haji, nak buat itu, nak buat ni, bila dapat, ya. Termasuk juga orang sakit, ya. Orang sakit biasanya hajat dia, aku kalau sihat tiap waktu aku nak datang berjemaah, kalau aku sihat aku nak pergi haji, nak pergi umrah. Tapi bila dah sihat, macam mana ya? Takut-takut bertukar. Ke mana? Pergi, bukan pergi haji, bukan pergi umrah. Ke mana? Pergi korok. Korok, ai korok ke apa? Karaoke. Pergi mana? Dandut, ya. Jadi Allah sebut, ya, dalam ayat ini mengingatkan supaya tunai janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, wal mufuna bi ahdihim iza ahadu, dan di antara mereka yang menunaikan janji Allah, janji mereka apabila mereka berjanji. Dan menunaikan janji merupakan satu amanah. Bila berjanji, dia wajib ditunaikan, ya, wajib ditunaikan. Kenapa? Sifat-sifat orang beriman, wa ala ahdihim ra'um, ya, mereka ini menunaikan janji. Itu sifat yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Berbeza dengan sifat munafik. Idza haddasa kadzaba, bila bercakap bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, bila berjanji mungkir janji. Wa idza u'tumina khana, dan apabila diberi amanah dia khianat, ya, na'udzubillah min zalik. Dan riwayatkan daripada Ibn Sunni, sesungguhnya Akhawat bin Jabir radhiyallahu anhu berkata, maridtu fa'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana aku sakit Rasulullah ziarah aku, dan apabila aku sembuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahal jismu ya Khawwat, Allah telah memberi kesihatan kepada kamu wahai Khawwat. Lalu jawab aku, kata Khawwat, wa jismuka ya Rasulullah, ya, demikian juga akan kesihatanmu ya Rasulullah, ya. Bila Rasulullah sebut sihat, sahabat pun doakan Rasulullah juga dengan sihat. Kemudian kata Rasulullah,
fa fillahi bima wa'adtahu, dan bagi Allah dengan apa yang engkau telah janjikan. Lalu kata Khawwat, ma wa'adtu Allah azza wa jalla syai'an. Wahai Rasulullah, aku tak janji apa-apa pun dengan Allah bila aku sembuh. Masa aku sakit dulu, aku tak buat janji apa pun. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala, bahkan innahu ma min 'abdin yamradu illa ahdatsallahu azza wa jalla khaira fa fillahi bima wa'adtahu. Kata Rasulullah, bahkan kata Rasulullah, sesungguhnya apabila seorang hamba itu sakit, kemudian disembuhkan penyakit baginya, maka baginya adalah janjinya kepada Allah. Dia wajib menunaikan janji dengan Allah. Maka yang dimaksudkan di sini ialah janji untuk bertaubat kepada Allah. Janji untuk bertaubat kepada Allah. Dan kita tahu orang sakit, bila dia dalam keadaan sakit, dia sabar. Dalam keadaan sabar itu Allah ampunkan dosanya. Dan sebaik-baik perbuatan bagi orang yang diantaranya sembuh daripada sakit ialah bertaubat pada Allah. Mungkin dengan penyakit itu sebahagian daripada kafarah. Kafarah Allah nak ampunkan dosa. Maka dengan cara itu, di antaranya kita tak tahu, mungkin ada dosa kita yang belum diampunkan lagi oleh Allah. Maka dengan sakit itu Allah beri peringatan pada kita, bila sihat maka hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Macam orang kata orang sakit kaki lah, kan? Kalau baik kaki ni, katanya aku nak semayang berdiri pula, tak nak semayang duduk lah, kan? Sakit lutut dan sebagainya, contoh. Dengan izin Allah, berbagai ikhtiarnya, Allah bagi kesembuhan, ya. Maka seboleh mungkin dia menunaikan janji dengan Allah Ta'ala, ya. Dan sebab itu termasuk dalam solat, kita katakan mungkin banyak pengajian dah disentuh berulang kali yang berkait dengan solat ini, ya. Seseorang yang mampu berdiri, maka dia wajib berdiri se'ala qadarin, disebutnya dalam masyarakat ala qadarin, maksudnya ala qadarin, semampu mungkin. Betul Zat, semampu mungkin, ya. Maknanya selagi mana dia mampu berdiri, maka hendaklah dia berdiri. Dia boleh berjalan, contohnya datang masjid surau, dia boleh berjalan dan dia boleh berdiri, maka tak sah semayang ni. Dia datang ambil kursi terus duduk, angkat takbir Allahu Akbar, tak sah semayang. Sebab apa? Dia mampu berdiri lagi. Se'ala qadarin, sekadar mampu mungkin, ya. Orang kita bahasa Arab ala qadarin, semampu mungkin. Tukar bahasa Melayu ala kadar, ya. Lain maksudnya, ala qadarin, semampu mungkin, seboleh mungkin, ya. Dapat bahasa Melayu, kan? Ala jadi ala, qadar jadi kadar, ala kadar. Bila ala kadar, buat gitu-gitu je lah. Itu makna yang berbeza, ya. Termasuk juga orang yang tak boleh berdiri, maksudnya dia boleh duduk, dia mampu duduk, maka kemampuannya duduk, kan? Maka dia duduk, tetapi dia mampu untuk sujud, tak ada halangan untuk dia sujud, maka hendaklah dia memilih duduk di atas lantai daripada duduk atas kursi bila solat. Sebab apa? Dia mampu untuk sujud, tetapi kalau duduk atas kursi, dia hanya sujud sekadar isyarat. Itu yang kita katakan kena, mungkin setengah-setengah faham, tak apa dah ada musyaqqahnya, terus ambil yang paling mudah. Maka kena beringat bahawa Allah mengetahui kadar mana yang kita mampu, ya. Seterusnya, babu ma yakulu man ya'asu min hayati, bab
yang dalam keadaan orang yang berputus asa daripada kehidupannya. Bila kita baca tajuk ni macam orang berputus asa daripada hidup, macam orang tak nak hidup. Bukan. Yang dimaksudkan dalam bab ini ialah bab orang yang merasakan bahawa hidupnya sudah hampir dengan kematian. Ada beza maksud tu, ya. Orang yang berputus asa daripada hidup maksudnya macam orang nak bunuh diri. Lain. Yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi di sini ialah orang yang merasakan bahawa hidupnya dah tak lama. Ada tanda-tanda dah bahawa dia dekat dengan kematian. Fi kitab Tirmizi, dalam kitab Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut wa indahu qadhim fihi ma wa huwa yudkhilu yadahu fil qadh thumma yamsahu wajhuhu bil ma thumma yaqul Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Aisyah meriwayatkan, kata Aisyah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut, ketika mana hampir dengan kewafatannya, wa indahu qadahin fihi ma, dan di sisi Rasulullah ada qadah. Bukan orang Kedah, wallahu alam katanya qadah daripada perkataan Arab, wallahu alam. Qadahin maksudnya bekas, ya. Qadahin fihi ma, bekas yang di dalamnya ada air. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangan Rasulullah dalam bekas tersebut, lalu Rasulullah sapukan pada wajah Rasulullah dengan air tersebut. Dan kita tahu dalam sirah disebut antaranya dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum menyatakan bahawa Rasulullah sakit, ya, dalam berbelas hari, dia mengatakan 9 hari, ialah kerana sakit demam panas. Rasulullah sakit demam panas dan tak tahan dengan sakit tersebut. Disebut Aisyah menyatakan Rasulullah celupkan tangan dalam air dan sapukan ke muka. Dalam keadaan itu Rasulullah menyebut, ya, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, bantulah aku dalam menghadapi sakaratul maut, dengan ujian kematian, ya. Bahkan disebut innaha la saqarat, kata Nabi, ia amat menyakitkan. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah pun rasa sakit ketika mana menghadapi sakarat. Dan riwayatkan daripada Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya, Aisyah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa musnidun ilayya yaqul Allahumma firli warhamni wa alhaqni birrafiqil a'la. Di mana Aisyah meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia bersandar kepadaku. Dalam hadis ini beritahu kepada kita Rasulullah ni amat tenat, amat sakit waktu itu, tak mampu untuk duduk sendiri, bahkan terpaksa bersandar kepada Aisyah. Perlukan bantuan Aisyah untuk duduk. Dalam keadaan itu Rasulullah berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi? Yang kita rasa, ya Allah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan Rasulullah ini tidak ada dosa, ya, tidak ada kesalahan. Allahumma firli warhamni, ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Jadilah doa kita bila duduk antara dua sujud. Rabbi firli warhamni. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang minta rahmat Allah, minta Allah ampunkan dosa, ya. Dalam keadaan kita tahu bahawa Rasulullah tak ada dosa, yang kita ni banyak dosa, kan? Maka contohilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa alhiqni birrafiqil a'la, dan pertemukanlah aku birrafiqil a'la, dengan teman yang al-a'la, yang maha tinggi. Disebut dalam hadis Nabi mengangkat satu jari, ila rafiqil a'la, itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab pada itu Rasulullah jatuhkan tangan dan diambil nyawa oleh malakul maut. Itu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di penghujung akan hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan pada hadis ini, kata Imam Nawawi, wa yastahibbu an yukthiru minal Quran wal azkar. Ya, silakan. Ya. Adapun berkait dengan riwayat yang menyatakan sebelum Nabi wafat menyebut perkataan ummati ummati, maka setelah disemak oleh para ulama hadis menyatakan bahawa itu dalam keadaan yang lain, bukan keadaan Nabi di penghujung hayatnya. Ada hadis yang Nabi sebut ummati ummati, tetapi bukan di saat Rasulullah wafat, hampir wafat. Dan disebut kalimah yang terakhir Nabi sebut ila rafiqil a'la, itu ucapan daripada Nabi. Dan inilah yang diriwayatkan termasuk dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, Ar-Rahiqul Maktum oleh Al-Mubarakfuri, yang mana dia merupakan hasil kajian yang lama oleh Syekh Al-Mubarakfuri tentang riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunatkan orang yang hampir dengan kematian memperbanyakkan bacaan Al-Quran dan juga zikir, dan dimakruhkan baginya untuk merungut dan juga melakukan akhlak yang buruk, termasuk di antara wasyatama dengan memaki hamun, wa khasamah dengan bergaduh bermusuhan, wa natanaza'ah dan juga bertelingkah fi ghairil umuruddin, dalam perkara yang bukan berkaitan dengan agama. Berkait dengan agama, maka disebut disunatkan jauh perkara-perkara yang diantaranya berlakunya pertelingkahan, berlakunya pergaduhan. Dan bukan sahaja kepada orang yang menghadapi saat-saat itu, termasuk juga orang yang ada di sekeliling. Ya, ketika mana orang menghadapi sakarat, seboleh mungkin jauhkanlah daripada anak-anak, kecuali anak-anak yang diantara dia ajak untuk sama-sama baca Quran, ya, daripada orang yang diantara dengan suara, dengan gelak ketawa, ya, dan sebagainya, yang menyerabutkan orang yang menghadapi sakarat. Ya, biarlah diantara dalam keadaan tenang, wa khasamah, dan jauhlah daripada berbalah. Ya, cuba tenangkan orang yang sakit, orang yang menghadapi sakarat. Di antara jangan duk fikir macam-macam. Ya, duk fikir kalau aku mati siapa aku nak bagi ni, siapa aku nak bagi ni, kan? Contoh. Dan juga disebut jauhkanlah daripada munaza'ah, iaitu bertelikam lidah ataupun berbahas, kecuali dalam perkara urusan agama. Maksudnya apa? Kalau nak bincang berkait dengan hukum agama, berkaitan dengan agama, maka itu diharuskan. Bahkan termasuk di antaranya dalam al-jidal, iaitu berdebat ketika musim haji. Ya, dilarang. Ya, dilarang kecuali dalam berkait dengan urusan agama. Maksudnya apa? Bukan berbahas nak tahu siapa paling betul, tetapi nak tahu mana pendapat yang paling benar. Kerana kita tahu musim haji dan musim umrah ni banyak juga ujiannya. Ujiannya apa? Antaranya ramai lahirnya mufti-mufti baru. Ramai orang yang macam-macam mazhabnya, macam-macam pendapat yang tak kita pernah dengar pun ada. Maka ini penting di antaranya, kita menuntut ilmu dengan mantap, dan bila sampai di sana, kalau ada orang nak berbahas, kita yakin dengan kita dan rujuk dengan tabung haji dan sebagainya, dah betul dah. Kalau dia nak menang pun diam saja, ya, diam saja, itu lebih baik. Falyakul khairan aw liyasmut,
berkata benar baik ataupun diam sahaja. Dan disunatkan juga syakiran ala Allah, syakiran lillah, untuk bersyukur pada Allah biqalbihi wa lisani, dengan hati dan lidahnya. Ya, banyak bersyukur pada Allah. Di antaranya redha dengan ketentuan Allah. Maksudnya sekiranya diambil nyawa oleh Allah, bersyukur pada Allah. Allah dah bagi banyak dah nikmat. Ya. Nah, banyak dah nikmat yang Allah bagi, dan menghadirkan di dalam fikirannya, ya, pada setiap waktu, di antaranya untuk bermujahadah dengan husnul khatimah, dengan penutup yang baik, dengan kematian yang baik. Dan juga disebut wa yudaru ila ada'il huquqi ila ahli, dan cuba seboleh mungkin melaksanakan segala tanggungjawabnya terhadap ahli keluarga. Cuba selesaikan tanggungjawab yang belum diselesaikan, dan menjauhi daripada menzalimi, ya, menzalimi orang lain, ya, dari segi perbuatannya, dari segi lidahnya, dari segi perkara yang menyakitkan orang lain. Kenapa? Perbuatan zalim ini di antara disebut perkara yang menjadikan seseorang itu disebut dalam hadis Nabi SAW sebagai seorang yang muflis, ya. Yang di antaranya diriwayatkan oleh Muslim, disebut dalam hadis Rasulullah SAW, bila Nabi pernah tanya pada sahabat, atadruna manil muflis, kamu tahu siapa dia orang yang muflis? Lalu jawab bisa di kalangan sahabat, qalu, mereka menjawab, al muflisu fina man la dirhamin wala mata'. Yang kata sahabat-sahabat, orang muflis di kalangan kami ialah orang yang tidak ada duit dirham dan tidak ada mata benda. Ya, tak ada duit, tak ada harta benda, itu muflisnya. Lalu jawab Nabi SAW, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang muflis di kalangan umat aku, ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, bi salatin wa salat wa siyamin wa zakatin, dia datang dengan pada hari kiamat dalam keadaan dia sembahyang, dia berpuasa, dia berzakat, akan tetapi wa ya'ti qad syatama hadza, dalam keadaan dia puasa, dia sembahyang, dia berzakat, dia juga mencaci orang, begitu dan begini. Wa qazafa hadza, dia fitnah, dia qazaf orang tu dan orang ni. Ya, Nabi kata, wa akala ma hadza, dia makan harta orang tu, orang ni. Wa safaka dima hadza, dia menumpahkan darah sesama manusia. Wa daraba hadza, dia memukul begitu dan begini. Maka pada hari kiamat Nabi sebut, fa yu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati, akan diambil akan amal kebaikannya dan diberikan kepada orang yang kena zalim. Ya. Penat atas dunia buat amal kebaikan, dah masuk waktu. Rasa sekejap tu. Allahu Akbar. Saya seorang pun sekejap. Ya. Kita habiskan hadis ni. Ya. Di mana Nabi menyatakan orang ni penat atas dunia buat amal kebaikan, dengan puasa sunatnya, dengan infaknya, macam-macam buat kebaikan, tetapi kebaikannya itu diambil dan diberikan kepada orang yang kena zalim. Satu. Yang kedua, tak cukup dengan amal kebaikan, diambil kejahatan orang yang kena zalim, dipikulkan atas baunya pada hari kiamat. Maka Nabi kata, itulah di kalangan Nabi kata orang yang muflis. Kalau muflis atas dunia boleh hidup lagi, tapi muflis akhirat dah ambil amal kebaikan, nak buat amal kebaikan tak ada peluang dah. Maka inilah yang diantaranya saya nasihatkan diri saya dan juga tuan-tuan, berhati-hati. Walaupun atas dunia dia rasa seronok, sebab apa? Dia rasa dia lah hebat.
Dia rasa dia teko ke apa? Taiko kan? Teko pula. Dia rasa dia lah orang yang gangster. Dia lah orang yang gedebek. Bahasa Kelantan, betul tak? Ya, orang yang gedebek. Dia boleh pukul orang ni, dia boleh ambil atau orang ni, dia boleh buat macam-macam. Dia boleh keji orang ni. Bahasa moden apa sekarang, orang muda. Dia boleh kecam orang tu, kecam orang ni. Ya. Tetapi pada hari kiamat rupa-rupanya di kalangan orang yang muflis. Na'udzubillah min zalik. Ini tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi banyak lagi yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab ni yang memberi pesan pada kita. Termasuklah di antaranya berwasiat untuk di antaranya kepada anak dan isteri tentang hutang yang ada. Jadi banyak lagi perbincangannya. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang. Ya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah dan kurang itu mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan kebaikan kepada kita. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'un wal amwat. Wallahu a'lam. Dan tolong ingatkan saya tuan-tuan ya, termasuk yang dipesan oleh Imam Nawawi di hujung nanti, ya, berkait dengan di antara supaya kita beri nasihat, beri pesan kepada sanak saudara terdekat kita. Di antaranya bila kita meninggal, janganlah diiringi dengan tangisan dan juga dengan ratapan, ya, meraung dan meratap. Ini yang disebut pesan oleh Imam Nawawi di hujungnya. Jadi tolong ingatkan saya pada pengajian akan datang insya-Allah. Ya, tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.